Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya dalam agenda awal ni. Jadi kita sudah pun mengetahui satu misi besar yang dilakukan sebuah NGO Malaysia iaitu Aqsa Sharif bertolak ke Palestin pada penghujung Ramadan lalu, dan mereka berada beberapa hari sebelum akhirnya Ramadan dan juga sempat beraya sekitar 3-4 hari di bumi Gaza, dan mereka membawa misi yang besar, membawa derma, membawa bantuan yang lebih daripada 1 juta ringgit nilainya, dan mereka pergi bukan setakat untuk membawa bantuan dan juga misi menolong rakyat Palestin di Gaza, tetapi mereka membawa misi untuk memberi gambaran sebenar kepada para sukarelawan sekitar lebih 38 orang untuk berada dalam masa seminggu di Gaza, beraya bersama mereka, iftar bersama mereka dan meraihkan Syawal bersama mereka. Jadi mereka membawa misi yang besar untuk membawa pulang pula kisah-kisah tragis, kisah-kisah gembira, kisah-kisah yang duka dari rakyat Palestin di Gaza untuk dibawa pulang dan dapat dikongsikan bersama dengan seluruh rakyat Malaysia di tanah air ini. Jadi kita amat bertuah pada malam ini bersama dua orang tamu kita, orang kuat Aqsa Sharif. Tak asing lagi sebelah kanan saya Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Nur, pengurusi Aqsa Sharif. Selamat datang Prof sekali lagi. Terima kasih. Selamat raya. Selamat raya. Kembali di ujung sana Profesor Madya Hasanuddin Muhammad Yunus, Ketua Misi Aqsa Sharif ke Gaza. Selamat pulang ke tanah air Prof. Terima kasih. Bagaimana Gaza? Nampak menggembirakan. Okey, sebelum bercerita lebih lanjut, kita akan buka misi perbincangan kita pada malam ini. Mungkin misi yang dijangkakan bertolak pertengahan Ramadan lalu, kita sempat bawa Profesor Madya Hasanuddin datang ke studio sebelum itu, tetapi ditangguhkan akibat keadaan yang tidak pun mengizinkan sekuriti di Semenanjung Sinai dan juga sempadan Gaza dan juga Egypt. Ketika itu terpaksa ditangguhkan pada sekitar 15 Ogos dapat bertolak dan digabungkan dua misi. Itu yang ramai sekali tu. Okey, jadi mungkin ceritakan apa yang pun dapat dilihat dengan mata sendiri dan bagaimana merayakan Ramadan dan juga Syawal di bumi Gaza, Profesor Madya Hasanuddin. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan tadi, ini adalah antara rombongan terbesar, 38 orang, dan juga merupakan sebahagian daripada kami kali pertama berhari raya di luar negara, dan bagi kami semua adalah kali pertama berhari raya di bumi Gaza. Salah satu target yang paling besar iaitu kami ingin membawa teman-teman sukarelawan yang selama ini bersusah payah untuk menyaksikan sendiri suasana di bumi Gaza, dan kami menyerahkan sendiri bantuan-bantuan yang telah dikumpulkan oleh seluruh rakyat Malaysia, ceramah-ceramah di surau-surau, di masjid, di jabatan kerajaan. Kita kumpul semua duit itu dan alhamdulillah kita bawa terus masuk ke Gaza. Dan apabila kami dapat melihat sendiri bagaimana suasana mereka berpuasa, sebab sejumlah wang itu sebelum itu telah kami titipkan melalui ETT untuk memastikan bahawa majlis-majlis iftar itu berjalan. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan kami sempat menghadiri majlis buka puasa bersama dengan orang-orang yang cacat yang diserang ketika dibom tempoh hari. Betapa gembiranya wajah-wajah mereka berbuka dengan makanan yang telah disediakan oleh rakyat Malaysia, dan juga bagi isteri-isteri mereka pula kita bungkuskan makanan sebelum waktu berbuka, kita hantar ke rumah-rumah mereka dan kita dapat menyaksikan kegembiraan wajah mereka. Kita juga membawa hadiah-hadiah untuk persiapan hari raya, makanan-makanan yang diperlukan untuk mereka menyediakan pada bulan Ramadan. Semuanya dapat kita laksanakan daripada beberapa daerah ke daerah. Ada 5 daerah besar yang ada di Gaza tu. Kita dapat rata pergi dan dapat menyaksikan bagaimana sukarelawan kami di sana mengendalikan, dan kami cuma membantu menguruskan dalam bentuk yang lebih teratur dan tersusun. Bagaimana perjalanan memasuki Gaza? Kerana kita tahu sebelum itu dalam masa awal Ramadan berlaku pertempuran di Semenanjung Sinai dan juga pintu Rafah itu ditutup buat seketika waktu, dan juga akhirnya misi dapat diteruskan. Jadi adakah terhalang di pintu Al-Arish dan sebagainya? Saya menganggap bahawa Allah SWT Tuhan ini dia suka menguji orang. Apabila dia menguji hamba-hambanya akan makin merayu dan meminta. Seperti kami juga pada mulanya seolah-olah kami merasakan tak ada peluang untuk masuk, sebab bila dikatakan pintu masuk tadi tutup. Tapi tiba-tiba saja kami dapat panggilan telefon mengejut mengatakan dah dibuka. Dan bila kami pergi ke sana, sampai di Mesir ada juga berita kemungkinan ditutup balik. So suasana itu menyebabkan kami makin dekat untuk merayu pada Allah, dan akhirnya
sebenarnya dalam tempoh 2 jam sahaja 101 orang, sebab rombongan kami bersama dengan beberapa rombongan Arab. Dalam tempoh 2 jam, bagi saya 2 jam di sempadan tu satu benda yang paling cepat lah tu. Dan alhamdulillah kami dapat masuk, dan alhamdulillah kami dapat of course bila kita masuk, kegembiraan tu ada, dan kami bersujud syukur di bumi Gaza. Itu tanda doa dan sokongan rakyat Malaysia kepada kami dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Hafizi, ini satu kata pun misi yang agak besar, dan Dr. Hafizi pun kena ke Gaza dalam misi-misi sebelum ini, dan juga rakan-rakan Aqsa Sharif begitu juga. Jadi melihat kata pun komitmen yang ditunjukkan oleh rakan-rakan Aqsa Sharif dan juga seluruh rakyat Malaysia yang membantu menderma, menginfak dan sebagainya dengan jumlah yang agak besar untuk membawa misi Ramadan dan Syawal ini. Jadi bagaimana Dr. Hafizi untuk melihat kata pun pelestarian, bagaimana kita membantu rakyat Palestin di Gaza? Macam ni lah Haji Nazri ya. Apa yang kami lalui 3 ataupun 4 hari sebelum misi ini bertolak, benar-benar meletakkan Aqsa Sharif dan juga rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan dalam usaha membantu rakyat Palestin ini pada satu penanda aras yang menunjukkan yang pertama keikhlasan, yang kedua kesungguhan. Saya nak ceritalah yang mungkin perkara ni perlu didedahkan untuk kita sama-sama hayati dan maklumi. Ketika berlakunya serangan dan kita sudah membuat suatu persediaan bahawa misi ini kemungkinan akan ditangguhkan. Jadi ketika kami bagi tahu ada di kalangan anggota misi yang sudah pun berangkat ke Kuala Lumpur, sudah mengambil penerbangan daripada Pulau Pinang masing-masing ke Kuala Lumpur. Dan mereka sedang menunggu bersama dengan keluarga untuk melepaskan anggota misi. Bahkan ada yang sudah buat kenduri dan sebagainya. Maknanya orang kata jangan tak jadi, orang kampung dah tahu. Macam itulah lebih kurang. Tapi kami di tahap pengurusan dekat Ibu Pejabat memberitahu pada semua anggota misi supaya be on a standby mode. Dan kami juga dah beritahu pada pihak media bahawa kita akan berangkat pada bila-bila masa on short notice apabila keadaan mengizinkan. Tiba-tiba pagi tu, pagi sebelum rombongan berangkat, kami mendapat telefon maklumat bahawa pintu Rafah dibuka, dan kami pun buat syura, perbincangan melalui telefon seorang-seorang. Akhirnya kita buat keputusan, okey, mission is on. Bila mission is on, sebab kita sudah memahami beban perasaan, beban kewangan yang ditanggung oleh anggota misi, sebab mereka ni semua menyediakan perbelanjaan semua daripada poket masing-masing. Kesemua 38 orang memang kita tak bantu, ada yang berhutang pun ada. Jadi kami berbincang apa kata kalau kita kecilkan misi ni, kita pilih 5 orang je. Maka saya pun beritahu pada pihak pengurusan, kepada ahli dan pembangunan, 5 orang yang mana? Sebab mereka ni semua telah menunjukkan komitmen yang tinggi. Baik, saya kata kita uji mereka. Kita uji mereka, kita tawarkan balik, kan? Apakah mereka bersedia? Maknanya tanpa diduga ataupun memang kami telah menduganya, kesemua 24 orang aktivis daripada Malaysia menyatakan kesediaan untuk pergi, walaupun mereka terpaksa menambah RM2,500 lagi. Saya tak tahu daripada mana mereka dapat RM2,500 tu. Tak ada masalah. Tapi mereka cari dan dapatkan supaya, sebab tiket ni kena tambah kan? Kena delay. Alhamdulillah kesemua 24 orang tidak tertinggal dan dapat diterbangkan ke Cairo. Dapat diterbangkan ke sana. Pada saya ini adalah suatu betul lah seperti disebut oleh Profesor Madya, Ustaz Hasanuddin, ini ada satu ujian yang memang Allah Ta'ala nak uji kita, nak melihat sejauh mana kesungguhan kita untuk membantu rakyat Palestin. Dan mereka memang benar-benar telah melepasi ujian. Itu saya boleh bagi satu conclusion lah di situ. Kita akan ceritakan lagi misi Aqsa Sharif ke Gaza ini, dan kita tahu juga 1.6 juta rakyat Palestin di Gaza masih dalam keadaan miskin tegar kalau kita lihat apa yang berlaku di Malaysia, tetapi mungkin lebih teruk daripada itu. Tetapi mungkin misi yang dibawa oleh Ustaz Hasanuddin dan juga rakan-rakan Aqsa Sharif ini membawa satu sinar baru buat mereka, walaupun tak banyak, sedikit daripada rakan-rakan di Malaysia. Tetapi bagaimana keadaan terkini di Gaza, kita nak ceritakan lagi daripada pengalaman Ustaz Hasanuddin. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali ke agenda awal ni, kami masih membincangkan misi dan visi Aqsa Sharif di Palestin, dan kita tahu juga dalam sehari 2 hari ini
kita masih ingat mendiang Rachel Corrie yang terkorban akibat menentang keganasan tentera Israel di bumi Palestin. Akhirnya dijatuhkan hukuman mengatakan bahawa beliau mati atas akibat beliau sendiri, bukan akibat daripada provokasi daripada pihak askar Israel. Jadi menjadikan isu Palestin kembali orang kata pun berada di media-media antarabangsa, dan para aktivis kemanusiaan menentang keputusan Mahkamah Israel ini, mengatakan bahawa ini satu keputusan yang tidak adil bagi Rachel Corrie, dan kita melihat isu ini perlu diperjuangkan terus. Mungkin komen sedikit Dr. Hafizi tentang orang kata pun judgement daripada pihak Israel ini. Ya, sebenarnya memang kita duga. Kita sudah duga berdasarkan kepada pengalaman PAS, Israel akan sentiasa orang kata apa, save the skin. Akan cuba mencari apa juga alasan walaupun tidak menasabah untuk meletakkan diri mereka dalam keadaan tidak bersalah, dan sentiasa meletakkan kesalahan itu kepada pihak lain. Walaupun jelas dan terang mereka lah pihak yang sebenarnya melanggar undang-undang antarabangsa. Tapi keuntungannya dekat sini ialah setiap kali mereka membuat suatu penafian ataupun mereka satu proses self denial, pandangan masyarakat antarabangsa public opinion ke atas Israel semakin memburuk. Dan ini, mereka mungkin menjangkakan ini suatu yang positif, tapi sebenarnya adalah suatu yang menyebabkan mereka bertolak ke belakang. Akhirnya status negara paria bagi Israel ini akan kekal melekat pada diri mereka lah. Itu saya boleh bagi komen di situ. Betul, Ustaz Hasanuddin melihat keputusan Rachel Corrie. Saya memang seperti disebutkan oleh Profesor Dr. Hafizi tadi, bahawa memang itulah yang kita jangkakan. Tetapi kita melihat bahawa impaknya sebenarnya bahawa dunia semakin bersimpati kepada pejuang Palestin, memencilkan Israel, dan ia membakar semangat balik, sebab manusia ni kadang-kadang terlupa tentang isu itu, dan kita ucapkan terima kasih dengan mereka membakarkan isu itu supaya semua orang mempunyai kesedaran yang sama terhadap isu itu. Melihat pengalaman Aqsa Sharif dan rakan-rakan ketika Syawal dan juga Ramadan, kita di Malaysia kalau Ramadan tu meriah dengan iftarnya, morehnya, dengan tarawih, tetapi mungkin di sana mereka berbuka dengan 3 biji kurma, ikut syarat sunnah Nabi dan sebagainya, dengan buah tamar dan juga susu 1 gelas dan sebagainya. Tetapi mungkin dengan misi yang dilakukan oleh Aqsa Sharif, bagaimana Dr. Hasanuddin melihat apabila bersama mereka ketika iftar, ketika bertarawih dan juga ketika orang kata pun bersahur dan sebagainya, bagaimana suasana sebenarnya di Gaza? Kalau sebagaimana disebutkan tadi, kalau kita lihat memang mereka berbuka puasa dengan kadar yang sangat sederhana. Tetapi apabila kami datang, kami telah cuba memilih hari-hari tertentu di lokasi-lokasi tertentu supaya kita tidak mampu untuk memberikan makan yang selesa pada setiap hari berbuka setiap hari, tapi sekurang-kurangnya kita menambah hari-hari dalam Ramadan itu dengan kegembiraan, sebagaimana gembiranya rakyat Malaysia. Dengan melalui agensi yang ada, wakil kami di sana, mereka mempunyai sudah bersedia mereka punya caterer yang tersendiri, mereka masak sendiri untuk jimatkan kos, dan mereka menghantar lauk yang saya rasa paling simple, nasi berserta dengan ayam atau daging dengan sedikit sayuran, dan mereka makan kongsi satu tray, dan saya dapat melihat wajah-wajah yang gembira, yang berbeza pada hari-hari lain, sebab kami melihat anak-anak mereka dan kami berbual dengan anak-anak mereka ketika kami mengagihkan makanan. Dia cerita ini adalah makanan yang ketiga sedap dalam ketika itu, dah hari yang ke-27. Berarti maknanya kegembiraan mereka itu kami dapat kongsi, dan kami ingin ceritakan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa sumbangan yang mereka berikan itu telah membantu menggembirakan saudara-saudara kita di sana. Bagaimana dengan orang kata pun kaum-kaum ibu? Kita di Malaysia lah kaum ibu lah paling sibuk, walaupun tak sempat masak, mereka lah pergi ke pasarnya, mereka lah akan ke bazar Ramadannya mencari juadah dan sebagainya. Tapi di Palestin mungkin tidak ada lah kuasa untuk pergi ke pasar pilih ikan, ayam dan sebagainya. Tapi di sana dengan apa yang ada di sekeliling rumah mereka, mungkin bantuan-bantuan antarabangsa yang datang, itu sajalah. Ya, kalau kita lihat memang bumi Gaza sekarang telah mula berkembang selepasnya sikit sebanyak kan, dan peningkatan itu berlaku. Tetapi masih lagi di tahap yang kita katakan minimum. Dan ibu-ibu yang kita kumpulkan itu juga kita letakkan di satu kawasan. Contohnya ada beberapa lokasi yang memang tidak sesuai untuk buat kaum ibu berkumpul di masjid atau apa-apa. Dan itu yang saya katakan tadi, kita menghantar kepada mereka. Sebab saya melihat bahawa menghantar makanan ke rumah lebih baik daripada menghimpunkan, sebab susah untuk mereka kumpul, dan kadang-kadang makan itu kalau lebih mereka malu untuk bawa balik. Sebab ramai kan. Tapi bila kita hantar ke rumah, mereka dapat bajet. Dan pernah saya tanya kepada seorang kaum ibu, dia kata makanan yang diberikan 2 hari lepas masih dipanaskan, disimpan lagi. Sampai ke tahap itu, padahal kami hantar hanya beberapa bungkus saja untuk keluarga mereka.
Jadi nak menggambarkan bahawa kaum-kaum ibu itu juga bergembira sebab makanan yang mereka makan memang mereka terpaksa limitkan. Mereka tak boleh nak jimat kerana kehidupan masih mendatang belum tentu lagi. Jadi begitulah kegembiraan yang kita cuba gambarkan suasana itu. Di suasana begitu juga kita tahu himpitan rakyat Palestin di Gaza bukan setakat untuk mencari makanan, tetapi mereka juga dihimpit kalau ada di kalangan keluarga mereka cedera akibat perang, isu kesihatan, isu ubat-ubatan, isu bekalan elektrik, isu bekalan air bersih masih menjadi hambatan besar buat mereka. Mungkin boleh ceritakan sikit dulu. Kalau Nazri cuba bayangkan ketika kami duduk di meja untuk berbuka dengan mereka, ramai yang datang seolah-olah kami ini jutawan yang membantu sebab mereka tahu rakyat Malaysia pemurah, mereka tahu kami datang bawa bantuan. Ketika kami nak buka puasa, datang seorang bawa proposal, datang seorang, dan yang paling saya sedih di satu ketika itu dia datang tunjukkan kaki dia di mana kaki dia cedera dah 2 tahun, dah 3 tahun, berlubang dan bernanah, dan dia kata telah buat operation di hospital di seluruh Gaza dan gagal lagi, dan dia merayu kepada saya untuk dibawa ke luar negara, Mesir ataupun ke Turki ataupun ke Malaysia. Dia merayu saya, tentulah saya tidak boleh membuat keputusan ketika itu. So saya katakan serahkan semua rekod-rekod kesihatan anda kepada kami dan kami akan buat mesyuarat dan melihat apa yang kita boleh bantu. Dan bila saya tanya pada teman-teman yang menjadi petugas kami di sana, dia kata ini bukan seorang, dia kata ada ratusan malah ribu orang yang macam ni yang memang susah untuk dibantu sebab hospital tak dapat nak detect. Ada kes-kes yang telah berjaya dibantu di hospital sana, tapi masih ada ratusan ribuan yang menunggu, dan yang datang pada saya itu adalah salah satu contoh daripadanya. Tapi kalau kita cakap pasal ke hospital tadi kan, ketika kami membuat lawatan ke hospital, contohnya hospital kanak-kanak Rantisi, kebetulan Menteri Kesihatan ada membuat lawatan dan kami diketemukan di hospital itu. Menteri Kesihatan mengadu pada kami, dia kata sekarang ini ada 150 ubat yang memang dia kata habis, out of stock, tak ada langsung, dan mereka sedang mencapai-capai untuk membeli di Mesir dan perlukan bantuan segera untuk ubat itu sahaja. Apa jenis-jenis ubat ini yang kritikal sekarang? Dia kata obat itu sebenarnya murah, boleh dibeli di Mesir, antibiotik yang tertentu dan sebagainya, tapi dia kata out of stock dan tak boleh. Dan memang masyarakat memerlukan obat itu, pesakit-pesakit perlukan obat itu. Dan bayangkan kesedihan kami bagaimana untuk menjawab 150 ubat yang diperlukan oleh pesakit-pesakit, maknanya kosong dalam gudang-gudang ubat yang ada di farmasi mereka itu. Okey, kita nak cerita juga sekali lagi dengan Dr. Hafizi, melihat kataupun misi bantuan ini dalam bentuk yang lebih strategik. Maksudnya bukan setakat menghantar bantuan, menghantar sukarelawan, tetapi mungkin sudah sampai masanya kita empower mereka. Kita memberi kataupun pengupayaan pada rakyat Palestin itu sendiri, rakyat di Gaza sendiri, kataupun uruskan apa yang mereka mahu dan berhubung dengan kami di Malaysia. Mungkin itu sudah ada dalam perancangan, sudah pun berlaku sebenarnya, tapi mungkin ada misi yang lebih besar selepas ini. Kita lihat sebentar lagi, jumpa lagi selepas ini. Fiesta Singa kembali lagi. Pelbagai hadiah percuma eksklusif. Tukar beli sehingga RM500. Produk unggul Singa. Lebih nilai, lebih gembira. Kunjungi cawangan Singa hari ini. Baru saya tahu berapa saya belanja secara purata untuk semua ini. Baru saya tahu kadar Indah Water kekal pada 27 sen sehari sejak 15 tahun. Bantulah kami memelihara alam sekitar yang bersih dan sihat. Terima kasih. Sejak kepungan Israel ke atas bumi Gaza sejak 2006 tak silap saya, akibat daripada penahanan seorang daripada askar Israel di kalangan tentera Palestin ketika itu, sekarang pun sudah dilepaskan. Tetapi sehingga hari ini kepungan itu tidak dilepaskan oleh pihak berkuasa Israel. Jadi pastinya misi untuk membawa ataupun bantuan dan sebagainya masih relevan, walaupun sedikit sebanyak ada pembaharuan, ada ataupun peningkatan sedikit sebanyak daripada pemerhatian Ustaz Hasanuddin dan rakan-rakan ketika misi sebelum ini. Jadi bagaimana Ustaz Aqsa Sharif dan juga Dr. Hafizi melihat untuk memberi ataupun pengupayaan kepada rakyat Palestin sendiri? Mereka ada pelajaran, mereka ada kepakaran, ada skill-skill yang tertentu, tetapi mereka tidak ada upaya dari sudut keuangan, dari sudut sumber, dari sudut dana dan expert misalnya. Mungkin sebenarnya Haji Nazri, bila kita tengok balik in retrospect apa yang dibuat sejak tahun 2000, sebenarnya usaha-usaha untuk membantu rakyat Palestin ini
sudah lebih daripada sedekat. Ya, dah masuk sedekat. Dan lebih kita tengok evolusi dia tu. Daripada bantuan dalam bentuk runcit-runcutan sampai kepada tahap di mana kita mengadakan misi kemanusiaan. Dan kita memberikan bantuan dalam bentuk cash and kind, more in dalam bentuk kind. Maknanya sekarang ni kita nak memberikan mereka empowerment. Kita perkasakan mereka dengan kemampuan menjana ekonomi secara lestari. Sebab itu kita buat dalam bentuk projek, projek kilau roti, ternakan pertanian dan sebagainya, pertanian, aquaculture dan sebagainya. Tapi itu pun ada batas dan hadnya, ya. Sebab sebagai sebuah gerakan civil society ataupun NGO, ada batas-batas tertentu yang mana kemampuan kita tidak dapat lebih daripada itu. Jadi saya, kalau dalam konteks melihat ke depan, saya melihat kita tak boleh mengelak daripada menjurus kepada pertolongan dalam bentuk yang lebih formal. Menjurus kepada seperti dua negara yang mempunyai hubungan diplomatik, di mana di situ ada hubungan dua hala, ada hubungan ekonomi. Jadi sekarang ni kita sedang bergerak ke arah establish ataupun mewujudkan suatu saluran yang lebih rasmi di antara establishment dengan establishment. Jadi di sana pihak, di sana ada pihak pentadbirannya, itu kerajaan Hamas, ya, di Gaza, dalam konteks Gaza. Kalau boleh kerajaan ini perlu diperkasakan oleh kerajaan-kerajaan di dunia. Jadi kita tak boleh mengelak daripada berbicara tentang bantuan daripada dalam bentuk G2G. Kita harap semua kerajaan-kerajaan yang berdaulat, sama ada negara Islam ataupun bukan Islam, mula bergerak ke arah itu, supaya bantuan ini dapat kita tingkatkan daripada mulanya dalam bentuk runcit-runcitan, kemudian kepada ke arah memperkasakan rakyat Gaza. Itu pun ada had dan batasan. Kita nak kepada suatu bantuan yang boleh mengubah keadaan mereka. Daripada sekadar cukup kepada selesa, seperti yang kita alami hari ini. Kita ni akan menyambut hari kemerdekaan kita, ulang tahun yang ke-55. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian lama. Apakah hak dunia untuk menafikan kemerdekaan kepada rakyat Palestin yang sudah terjajah sejak 64 tahun yang lalu? Ini suatu krisis kemanusiaan yang saya rasa orang kata enough is enough. Mari kita hentikan, mari kita percepatkan proses membebaskan bumi Palestin, membebaskan bumi Gaza. Sebab perubahan-perubahan lanskap yang berlaku di sekeliling negara menunjukkan kita sedang bergerak arah itu. Jadi saya rasa Ustaz Hasanuddin pun setuju bahawa sudah sampailah masanya negara-negara yang berdaulat di dunia pada hari ini melangkah dengan penuh berani untuk menyatakan hak kita dan juga hak rakyat Palestin. Mereka berhak untuk mempunyai sebuah negara berdaulat yang bebas untuk mengadakan hubungan ekonomi, bebas mengadakan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara, untuk berdagang mana-mana, tak ada masalah. Saya rasa kita perlu bergerak ke arah itu untuk sebuah kebetulan kita menyambut 55 tahun kemerdekaan. Sebelum tolak itu, Ustaz Hasanuddin di studio ada mengatakan ada perancangan untuk mengibarkan bendera Malaysia di bumi Gaza, dan ada signifikannya, signifikan melihat bahawa rakyat Gaza perlu juga dibebaskan dengan kongkongan dan juga kepungan daripada rejim Israel. Jadi sudah pun berlaku di bumi Gaza ketika 1 Syawal. Manusia merancang dan berdoa, dan alhamdulillah Allah telah memakbulkan rancangan dan doa kami itu apabila hasrat itu telah kita sampaikan kepada Perdana Menteri Dr. Ismail Haniyeh, di mana dia kata apa salahnya, dan bumi ini adalah bumi kamu juga, dan kamu menyambut hari raya bersama kami, dan kamu juga turut menumpang kebanggaan atas kemerdekaan yang diberikan. Dan saya diminta berucap, dan alhamdulillah dia sendiri pegang bendera tu, bendera Malaysia kiri, dengan kanan dia pegang bendera Palestin, dia cantumkan, dan alhamdulillah nanti gambarnya kita boleh tunjukkan nanti. Dan kita lihat bagaimana kegembiraan dia, dan saya diberi peluang untuk berucap di bahagian parlimen dia, saya berucap sekali, dan juga di beberapa tempat yang lain. Saya ulangkan lagi, kalau bendera ini kami kibarkan, kami tayangkan kepada seluruh penduduk Gaza bahawa kami bergembira dengan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kami. Kami nak juga kemerdekaan yang sama diiktiraf oleh seluruh penduduk dunia terhadap bumi Gaza ini, dan akhirnya Palestin keseluruhannya. Dan of course ketika itu ada pemberita-pemberita daripada Mesir yang turut sama, wakil daripada Libya, dan kita mengharapkan memang tersebar di seluruh dunia bahawa usaha kita mengibarkan bendera itu bukan hanya nak menunjukkan yang kita sahaja merdeka, tapi kita menagih
bahawa rakyat Gaza, penduduk Gaza dan penduduk Palestin keseluruhannya nanti akan juga diiktiraf, diberikan hak kebebasan. Kita tidak sanggup melihat mereka membangunkan negara melalui terowong-terowong. Kita kalau boleh nak stop terowong tu, dan saya percaya kerajaan Mesir telah mengisytiharkan nak tutup semua terowong itu. Mula-mula saya terperanjat. Kalau nak tutup macam mana negara itu? Rupa-rupanya Perdana Menteri Mesir telah mengisytiharkan semalam, saya difahamkan legal bahawa dia akan buka mengikut setiap hari, dan semua urusan ekspor-ekspor akan terbuka seluruhnya, dan dia akan mengisytiharkan tutup terowong-terowong itu, dan kerajaan Gaza pun akan tutup terowong itu. Saya mula terperanjat juga, tutup macam mana nak hidup. Kami baru balik, baru tengok apa rupa-rupanya tutup itu adalah pengisytiharan daripada Mesir bahawa pintu ini akan buka seluruhnya. Dan ini kita katakan bahawa barangkali dengan bendera Malaysia masuk, dengan doa kita semua, kami balik sahaja seolah-olah mengatakan bahawa ya, pintu ini akan dibuka buat selama-lamanya. Satu berita gembira untuk kita semua. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Hasanuddin Muhammad Yunus, Ustaz Hasanuddin, Ketua Misi Aqsa Sharif ke Gaza. Kita akan berkongsi lagi pengalaman Ustaz Hasanuddin dengan cerita ketika Syawal pun lebih menarik sebenarnya. Sempatlah daripada orang kata pun kalau sunnah Nabi daripada masjid itu terus balik rumah, jangan balik rumah jalan yang sama, jalan yang lain. Ustaz Hasanuddin melakukan perkara tersebut di Gaza bukan di Malaysia. Terima kasih kepada Dr. Hafizi Muhammad Nur, Pengurusi Aqsa Sharif. InsyaAllah kita akan panggil lagi Aqsa Sharif untuk berkongsi pengalaman mereka, berkongsi misi mereka, berkongsi niat dan juga hajat mereka tentang untuk melihat rakyat Palestin dibuka ataupun diberikan hak mereka yang sepatutnya sebagai rakyat di bumi yang indah ini. Terima kasih kepada kedua mereka. InsyaAllah jika ada sebarang hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, ke email kami. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam misi yang lain. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.